Berubatlah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan diturunkan juga ubatnya, melainkan suatu penyakit sahaja, iaitu ketuaan. Baru-baru ini dunia telah dikejutkan dengan penemuan wabak penyakit coronavirus 2019 yang berterusan secara global. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Ia dikatakan berasal dari pasar basah yang menjual hidupan liar dan haiwan eksotik. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengiktirafkan wabak ini sebagai pandemik. Sebanyak 188 negara telah dijangkiti dengan COVID-19. Pandemik ini telah mengambil nyawa ramai orang. Cara penularan novel coronavirus COVID-19 daripada individu kepada individu yang lain melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Titisan ini merentasi objek dan permukaan di sekelilingnya. Orang lain kemudian mendapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek atau permukaan ini. Mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, terdapat 5 tahap gejala dialami pesakit COVID-19 termasuk ada antara mereka tidak menunjukkan tanda-tanda awal sehingga saringan dibuat. Tahap pertama, tidak menunjukkan sebarang gejala dijangkiti virus. Mereka ini kelihatan sihat dan mampu membuat aktiviti harian. Tanpa disedari, mereka menjadi pembawa virus paling berisiko untuk menyebarkan virus terutama kepada ahli keluarga dan kontak rapat. Tahap kedua, mengalami gejala ringan seperti demam, batuk dan sakit tekak. Mampu melakukan aktiviti ringan tetapi mudah berasa letih. Sukar dibiasakan mereka dijangkiti virus atau sakit lain kecuali dengan saringan. Berbanding tahap 1, individu ini lebih mudah untuk dikesan. Tahap ketiga, mengalami radang paru-paru, terasa sakit dan ketat di dada ketika menarik nafas. Individu ini masih boleh berjalan tetapi tidak mampu membuat aktiviti harian. Tahap keempat, mengalami radang paru-paru sehingga memerlukan bantuan pernafasan terapi oksigen. Pesakit mengalami sesak nafas lebih teruk daripada tahap 3. Pesakit tidak lagi mampu menjalankan aktiviti tetapi masih boleh untuk bercakap. Tahap kelima, pesakit mula sesak nafas sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Lazimnya, mereka tidak sedarkan diri kerana sudah dibius penuh. Pesakit berpotensi mati jika bantuan pernafasan dihentikan. Tahukah anda, mencuci tangan merupakan salah satu kaedah terbaik untuk menghalang penyebaran penyakit berjangkit. Untuk virus COVID-19 ini, vaksin untuk merawat penyakit ini masih belum ditemui dan masih sedang dalam proses kajian. Kewujudan virus COVID-19 telah mengingatkan kita kembali tentang wabak terburuk yang pernah melanda dunia iaitu Black Death. Semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada musibah ini. Allah Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bermunajat hanya kepadanya. Jumlah kumulatif kes tertinggi seramai 2,039 orang dan diikuti dengan negeri Selangor. Pada 30 Mei 2020 telah mencatatkan jumlah kes sebanyak 7,857 kes. Namun lebih kurang 81.51% daripada jumlah keseluruhan telah sembuh dan discharge. Walau keadaan COVID-19 ini semakin berkurang, tapi rakyat Malaysia mestilah sentiasa berwaspada dan mengekalkan SOP yang ditetapkan. Setiap apa yang berlaku di langit dan di bumi adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam perlu lebih bijak dalam menangani wabak coronavirus dengan memperbanyakkan berdoa, membaca Al-Quran dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap penyakit pasti ada penawarnya.
Oleh itu, semoga kita berada dalam lindungan Allah SWT dan bersama-sama menangani pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.